Dalam topik ini, saya akan membincangkan kekuatan reka bentuk CTR di sini. Tahun lalu, kami telah menjalankan tinjauan dengan pelanggan di seluruh dunia untuk memahami minat teknikal mereka. Lebih daripada 100 pelanggan telah mengambil bahagian dalam tinjauan tersebut, dan kami mendapati bahwa minat teknikal paling populer di kalangan pelanggan ialah perbandingan antara CTR dan pesaingnya. Disebabkan kekangan massa, sukar untuk berkongsi data perbandingan secara terperinci di sini. Namun, saya ingin berkongsi sebab utama mengapa terdapat perbezaan antara CTR dan pesaing, terutama mereka yang tidak mempunyai pengalaman membekalkan OI. Terdapat beberapa manfaat dan kelebihan mempunyai pengalaman membekalkan OI. Manfaat pertama ialah maklum balas daripada ujian kendaraan sebenar dan aktiviti lapangan. Ujian kendaraan sebenar dan aktiviti lapangan dijalankan pada skala yang begitu besar, sehingga mencabar bagi sebuah syarikat komponen tunggal dalam perniagaan pasaran selepas jualan. Maksud saya, ia memerlukan kos yang sangat tinggi. Namun, maklum balas daripada ujian kendaraan sebenar dan aktiviti lapangan membolehkan penambahbaikan yang praktikal. Maklum balas ini memberikan peluang berharga untuk meningkatkan reka bentuk bola sendi, proses pembuatan, dan sistem pengurusan kualiti. Manfaat kedua ialah akses kepada maklumat terperinci mengenai bola sendi melalui kerjasama skala besar. Seperti yang Anda tahu, sebuah kendaraan terdiri daripada lebih daripada puluhan ribu komponen. Bola sendi hanyalah salah satu daripada bahagian ini. Memahami maklumat dan kehendak yang diterima oleh bola sendi, serta peranan yang perlu dimainkan adalah sesuatu yang dikerjakan bersama oleh pengeluar kendaraan pembekal Tier 1, Tier 2, dan Tier 3. Melalui kerjasama dan penyelidikan skala besar, keperluan untuk bola sendi menjadi sangat tepat tanpa ruang untuk kekurangan. Beberapa pandangan hanya boleh diperoleh melalui penglibatan langsung dalam pembekalan OI. Sangat penting untuk memahami setiap perkataan dan setiap keperluan dari A hingga Z, bukan sahaja dari sistem suspensi, tetapi juga dari kendaraan itu sendiri. Saya tidak percaya ini sesuatu yang boleh ditangani oleh sebuah syarikat komponen tunggal secara bersendirian dalam perniagaan pasaran selepas jualan. Kelebihan ketiga ialah pelbagai pengalaman global. CTR telah membekalkan bola sendi dan bekerja sama bukan sahaja dengan satu atau dua pengeluar kendaraan, tetapi hampir semua pengeluar kendaraan global di seluruh dunia. Sebagai contoh, GM, Ford, Chrysler, Tesla, dan Lucid di Amerika Utara, BMW, Daimler, Land Rover, Jaguar, Renault, Fiat, Peugeot, dan lain-lain di Eropa, Hyundai Motor, Kia Motor, KG Mobility, dan Renault Samsung di Korea, serta beberapa pengeluar dari Jepun dan China. CTR telah menghadapi pelbagai keadaan persekitaran, jalan, dan pemanduan, serta mengumpul banyak data, pengetahuan, dan pengalaman daripada semua ini. Ini membolehkan kami akhirnya menghasilkan sejenis buku panduan untuk bola sendi. Tanpa pengalaman membekalkan pengeluar kendaraan OI, sebuah syarikat komponen tunggal akan menghadapi kesukaran untuk mengendalikan semua tugas ini secara sendiri dalam perniagaan pasaran selepas jualan. Menurut tinjauan tersebut, minat teknikal kedua paling populer di kalangan pelanggan ialah bahagian tiruan. Kami tidak mempunyai maklumat lengkap tentang semua bahagian tiruan di dunia, meskipun kami berpeluang untuk memeriksa beberapa daripadanya tahun lalu. Disebabkan data yang tidak mencukupi, kami tidak boleh mengatakan semua bahagian tiruan mempunyai masalah yang sama, tetapi yang telah kami siasat mempunyai beberapa masalah kritikal seperti berikut. Isu pertama ialah perbedaan besar dalam dimensi kritikal. Beberapa dimensi pada bola sendi sangat penting. Contohnya, dimensi taper pada bola stud dan beberapa dimensi pada housing bola sendi bersentuhan langsung dengan bahagian pasangan seperti knuckle steering dan lengan kawalan. Jika dimensi ini tidak memenuhi spesifikasi berdasarkan keperluan kereta asal, jangka hayat bola sendi akan jauh lebih pendek daripada jangkauan. Mungkin hanya bertahan 1/20 hingga 1/10 daripada tempo jaminan yang sepatutnya. Kami mendapati bahwa beberapa bahagian tiruan mempunyai dimensi taper yang tidak tepat pada bola stud, menyebabkan hayat keletihan hanya 1/20 daripada ketahanan yang diperlukan. Isu kedua berkaitan dengan prestasi asas bola sendi. Seperti yang Anda tahu,
Bola sendi adalah komponen penting dalam sistem steering dan suspensi. Sistem-sistem ini memerlukan sendi bobola untuk memberikan sudut operasi yang sesuai. Sebagai contoh, jika sistem memerlukan sudut condong 28 darjah, tetapi sendi bobola hanya membenarkan 27 darjah, hanya 1 darjah kurang. Batang bobola boleh berulang kali bersentuhan dengan rumahnya. Dalam keadaan pemanduan maksimum yang berulang, ini boleh menyebabkan deformasi kekal dalam jangka masa pendek atau bahkan kerusakan dalam jangka panjang. Ini bukan sahaja menyebabkan penurunan prestasi kendaraan, tetapi juga berpotensi mengakibatkan kemalangan keselamatan yang serius. Namun, masalahnya ramai yang tidak tahu berapa darjah sudut condong yang diperlukan oleh setiap kendaraan. Isu ketiga ialah kekuatan struktur. Sendi bobola dipasang di antara engsel steering dan sistem suspensi. Ia direka untuk memindahkan beban dari engsel steering ke sistem suspensi. Namun, jika sendi bobola tidak mempunyai kekuatan struktur yang mencukupi untuk menahan beban sebenar dari engsel, ia boleh mengalami deformasi kekal, patah, atau bahkan terpisah dari kendaraan dalam masa yang singkat. Kami mendapati bahwa sesetengah alat ganti tiruan dibuat menggunakan komponen keluli yang dirawat haba dengan cara yang salah atau bahkan tidak menjalani rawatan haba. Ini bermakna alat ganti tiruan ini mempunyai kekuatan struktur yang jauh lebih rendah berbanding alat ganti asal, yang berpotensi menjejaskan keselamatan kendaraan. Isu keempat ialah ketahanan, seperti ketahanan haus lecet, ketahanan keletihan, ketahanan getah penutup, dan ketahanan kaki sat. Sesetengah alat ganti tiruan menggunakan grease berkualitas rendah di dalam sendi bobola, menyebabkan jangka hayat yang lebih pendek. Selain itu, kemasan permukaan yang kasar pada bobola mempercepatkan haus yang ketara pada tempat duduk bobola. Bahan keluli yang digunakan mengandung kandungan kekotoran yang tinggi, menyebabkan pengurangan hayat keletihan. Getah penutup dibuat daripada bahan getah yang salah atau reka bentuk yang kurang baik, membolehkan pencemar memasuki sendi bobola dalam masa yang singkat. Tambahan pula, sesetengah komponen kritikal mempunyai salutan kalis kakisan yang tidak mencukupi, yang secara signifikan mengurangkan jangka hayat yang dijangka bagi sendi bobola. Jadi apa yang saya sebutkan di sini, perbezaan ketara dalam dimensi kritikal, prestasi asas, kekuatan struktur, dan ketahanan adalah sangat penting apabila memilih sendi bobola, terutamanya dari segi keselamatan dan ketahanan. Namun, dari perspektif pelanggan, mungkin sukar untuk membezakan semasa pembelian, sama ada sendi bobola mempunyai masalah ini tanpa pemeriksaan profesional. Alat ganti tiruan terkini telah mencapai tahap di mana sangat sukar untuk membezakannya daripada alat ganti asli hanya berdasarkan penampilan. Contohnya, warna, bentuk, dimensi, dan kotak pembungkusan hampir sama dengan alat ganti asli CTR, menjadikannya sukar untuk pakar pun mengenal pasti dengan sekelip mata. Ramai alat ganti tiruan ini kelihatan sangat asli, sehingga pakar pun tidak dapat membezakannya dengan mudah. Itulah sebabnya kita perlu mencari langkah berkesan untuk menangani isu ini. Setakat ini, saya telah membincangkan kelebihan reka bentuk CTR. Untuk merumuskan secara ringkas, kekuatan reka bentuk CTR datang daripada pengalaman luas kami, yang diperoleh melalui pembekalan kepada pengeluar kendaraan asal OI di seluruh dunia. Walaupun kami tidak membekal sendi bobola kepada sesebuah pengeluar OI atau model kereta tertentu pada masa ini. Ini bukan masalah. Kami mempunyai pengetahuan komprehensif dalam hampir semua aspek, termasuk reka bentuk, ujian, pengeluaran, dan sistem pengurusan quality. Sebagai contoh, kami jelas memahami faktor reka bentuk mana yang perlu dikaji terlebih dahulu, ujian apa yang harus dijalankan, bahan apa yang perlu digunakan, bagaimana mengurus pembekal, dan proses pemeriksaan yang diperlukan. Kami juga paham dengan jelas apa yang dijangka oleh pengeluar OI global, tanggung jawab yang mesti dipenuhi oleh pembekal sendi bobola, serta tren global dalam teknologi sendi bobola. Disebabkan kekangan masa, saya hanya dapat memberikan gambaran ringkas mengenai topik yang dibincangkan dalam sesi ini. Namun dalam seminar yang akan datang, saya akan membentangkan data dan keputusan ujian yang lebih terperinci, membandingkan produk CTR dengan pesaing dan alat ganti tiruan, yang merupakan topik yang paling menarik minat teknikal Anda semua. Mungkin Anda akan dapat melihat data perbandingan terperinci mengenai kelebihan CTR
berbanding pesaing yang tidak mempunyai pengalaman OI, serta isu potensi khusus alat ganti tiruan.